tentang industri muzik. Kalau saya bercakap tentang industri muzik, saya ni orang baru bang, ibarat macam budak baru belajar. Jadi saya rasa saya tak layak. Kita nak duduk dalam industri muzik ni satu je bang, apa yang saya pegang, apa yang saya diajar, saya belajar, saya diajar jangan sombong, jangan bongkak, jangan riak, jangan takbur. Lepas tu saya diajar lagi menghormati orang tua. Daripada arwah bapa saya, dia pernah kata, kau satu hari kalau kau menjadi seorang artis ataupun kau menjadi seorang yang ada nama, engkau kena menghormati orang, tak kira orang tu budak ke, orang tu tua ke, orang tu dewasa je, engkau kena menghormati. Kenapa budak? Kalau budak tak suka engkau, maksudnya mak bapak dia pun takkan suka engkau. Tapi kenapa pula orang tua? Kalau orang tua tak suka engkau, maksudnya keturunan dia satu takkan suka engkau. Tapi bapak kata, kalau seorang budak suka engkau, maksudnya orang tua dia, parents dia, keluarga dia turut akan ikut. Oh, apasal anak aku suka dia ni? So, dia orang akan ikut. So, dia orang akan suka. Lepas tu pula, kalau orang tua contohnya macam makcik-makcik, kalau dia orang suka kat kita, dia akan bagi tahu dekat anak-anak dia, keluarga dia, cucu cicit dia, kau tengoklah dia ni, ni. Jadi dalam masa yang sama, kita panggil promosi untuk diri sendiri. Sebab tu bang, bila saya tengok dekat industri muzik sekarang ni, ramai orang duduk menghina, ramai orang duduk mengata, ramai orang duduk bertomah itu ini, sedangkan mereka, dia orang sendiri macam tak ada hala tuju. Macam yang baru-baru ni saya tengok orang kutuk saya, orang condemn saya, orang hina saya macam-macam. Tapi akhirnya bang, saya tengok dekat satu channel YouTube bang, dia sendiri main lagu saya untuk cari makan. Sedangkan dalam dia punya ayat yang dia bagi tu hari, dia kata, aku tak suka cara siapa ni sebab nak macam apa? Berkarya semata-mata duit. Baik, saya ada 7 orang anak yang nak masuk 8. Saya ada 1 ibu, mak saya ada 1 isteri saya. Saya nak kena cari makan bang. Saya tak ada kepandaian macam SPM, degree, master dan PhD. Saya tak ada bang. PMR pun. PMR pun saya tak ada bang. UPSR saya tak ambil bang. Jadi dekat sini bang saya fikirlah, kalau saya nak kerja aircon, duduk dalam aircon, saya tak mampu, saya tak ada kepandaian. Kalau saya nak jadi peniaga, saya nak meniaga apa? Saya tak ada bakat meniaga. Lepas tu pula, saya dulu kerja-kerja kampung, gesek rumput, korek longkang kan. Tapi alhamdulillah lah bang, saya ada pengalaman tentang muzik. Jadi saya gunakan orang kata muzik ni sebagai pendapatan saya untuk menyara 7 orang anak saya, 1 mak saya dan 1 isteri saya. Dan juga dalam masa yang sama, saya membantu adik-beradik saya lain, saya membantu kawan-kawan saya yang lain tengah susah. Kadang-kadang ada daripada fan-fan saya bang, dia orang, Pak, aku minta maaf lah, aku minta tolong. Aku betul-betul perlukan duit. Anak aku tak ada susu. Dekat situ saya rasa, alamak, kau sebut pasal anak Bila saya sebut pasal anak, saya teringat zaman dulu bang masa tu tahun 2000-an lah bang, 2000-an, 2006 ke 2007 saya susah bang, masa tu anak saya 2. Kereta saya tu pun bapak yang bagi kereta saya dengan bocor, hujan. Bila hujan lebat je, malah orang rumah saya akan berlari ke belakang, tampal kain. Lepas tu nak isi minyak, berhenti tepi jalan tu bang. Saya nak berhenti tepi jalan bang kan. Saya dengan bini saya, kata, mami, ada duit tak? Jadi cek dalam beg duit, siling, ada RM1, RM2 macam tu bang. RM1, RM2, RM3. Ada RM3. Kat saya ada dalam lebih kurang RM6-7, campur-campur isi minyak, jalan balik isi minyak. Betapa susah bang kan. Tapi dengan susah tu bang, saya tak pernah rasa macam saya nak patah semangat lah. Saya tak pernah rasa macam fed up dengan muzik ni. Aku buat tak jadi, tak. Saya bukan macam tu. Saya cuba buat masa tu bang. Ini saya cerita pengalaman saya, boleh bang Ya, sila. Itu yang kita saya harap kepada penonton, follow-follower Abang Hassan, jangan boring dengan saya punya pengalaman. Lepas tu silakan. Kita lagi suka, Share. Baik. Okey. First bang masa tu saya diberi hadiah daripada kawan saya, Kasim daripada Kelantan bang Dia bagi saya satu PC. Lepas tu satu interface dengan monitor. Saya ni bang manusia yang tak tahu apa tu bang. Saya bukan manusia yang boleh pegang komputer hidup, saya tak tahu macam mana. Apa tu shutdown?
apa tu prof, apa edit, saya tak tahu. Saya memang orang kata jahanam teruk bang. Saya jahanam teruk masa tu bang. Jadi dengan member saya tu dia bagi sebabkan dia nak balik Kelantan tu bang. Dia kata, "Nah, kau ambil benda ni, kau gunalah." Dia ajar saya sekejap je bang. Saya tak tahu. Okey, jadi ni start pada mula-mula tu bang. Jadi saya pun tergodik sini, tergodik. Nasib baik saya masa tu saya masa tahun 1998 saya pernah rekod dengan Heaven Studio dengan Abang Mu Satira masa tu. So kat situ saya ada pengalaman lah. Saya ada pengalaman recording. Okay, gitar nak masuk macam mana? Apa kita nak buat masa kita nak buat lagu. Jadi saya dah ada pengalaman tu bang. Cuma saya nak buat sendiri tu saya tak ada pengalaman. Dulu kalau buat dengan Abang Mus, dia ada engineer tu lah bang. Kalau saya ni engineer celah mana saya seorang. Jadi saya tergodik lah bang. Tergodik saya buat. Saya jumpa sikit. Lepas tu saya cuba buat satu lagu bang. Bila saya bagikan kawan dengar kawan kata, "Teruklah sound kau ni, teruklah kau punya ni. Lagu kau ni teruklah macam ni. Alah kau tak boleh ni." Jadi dekat situ bang, saya tak pernah rasa sedih dan saya tak ambil hati. Saya fikir oh, dia orang pendengar. Mungkin telinga dia betul, telinga aku salah. Jadi saya cuba lagi bang. Saya cuba. Datanglah, masa tu saya duduk dekat kampung orang asli tu bang. Jadi datanglah ada satu orang asli ni, dia kata, "Eri, kau buat lagu aku boleh? Aku nak hantar dekat Asyik FM. Dekat RTM bang, Asyik FM." Okey. Saya kata, boleh lah. Tapi sound aku tak sedap. "Alah, kau bantai lah," kata dia. Saya pun buat lah bang. Buat. Jadi satu lagu, sound memang, alah kalau abang dengar pun mereka kata jahanam lah kan. Tapi bang dengan berkat saya usaha dengan lagu tu, yang first saya hantar dekat Asyik FM, lagu tu diterima dekat radio. Jadi saya rasa macam, aku rekod dekat dapur. Saya rasa dekat ceruk dapur bang. Saya kan orang susah bang kan. Buat kat ceruk dapur. Kata, lagu aku keluar radio lah. RTM pasang lagu aku, Asyik FM. Jadi kat situ, dia macam semangat tu bang. Semangat tu datang macam, kena tumbuk tau. Kena buat. Kejap. Abang nak tanya, tajuk lagu tu apa? Tajuk lagu saya tak ingat lah bang. Lama dah bang. Lagu Lagu orang. Jadi saya arrange? Saya arrange balik. Saya arrange kiranya. Okey. Jadi kat situ bang saya rasa kena buat. Jadi saya buat lah bang. Buat. Saya dapat kecaman teruk tu bang. Saya dapat kecaman teruk. Ni daripada kawan-kawan abang. Kawan-kawan. Tak boleh, jangan rekod dekat Siri tu. Jangan rekod dekat dia ni. Jangan ni sound jahanam. Jadi kawan saya ni bang yang Anasir lah ni. Anasir. Yang datang tadi ni dia bercerita dengan saya. Dia kata, "Ri, tadi aku dengar orang tu kutuk kau." Sedih tu sedih bang. Sedih. Tapi kalau saya layankan perasaan sedih tu, saya rasa macam saya give up lah. Saya kalah. Jadi bila saya dengan orang rumah saya ni banyak bagi saya semangat tu bang. Dia tengok saya bang dia selalu tengok saya macam tu bang. Bila saya duduk dengan gitar, saya pegang gitar, saya main, saya macam berfikir, dia tahu tau. Dia kata, "Kenapa kau ni?" Cakaplah, "Alah, lagu ayah macam ni tadi orang dengar si dia ni cakap orang kutuk." "Alah, biarlah orang kutuk. Jangan sedih." Dia kata, "Jangan risau. Mami ada dengan kau." Dia kata, "Aku ada dengan kau. So kau buat je. Buruk ke baik ke apa ke, kau tetap suami aku, kau tetap imam aku, kau tetap pencari rezeki untuk aku. Jadi aku ada belakang kau," kata dia bang. Itulah isteri kita buat demi suami, betul tak? Betul bang. Dan berjuang habis-habisan. Teruskan. Betul. Okey, lepas tu bang saya cuba lagi. Setiap kali saya rekod bang saya akan bagi wife saya dengar. Saya kata kat dia, "Mami kau dengar okey tak?" Lepas tu bini saya, dia selalu pada saya bang telinga perempuan ni dia lagi peka tau bang. Sebab dia pendengar bang. Betul? Okey, dia kata, "Ya, aku dengar bising sikit lah sound kau ni," kata. Kat situ. Bising masa tu mana ada YouTube bang. Masa zaman tu mana ada YouTube semua ni. Kata bising mungkin frekuensi tu bang frekuensi tu lah kan. Betul tak bang? Kalau salah saya jangan marah bang jangan marah bang. Betul. Mungkin frekuensi tu bising. Jadi saya cuba perbaik, baik dan baik. Dah lama saya rasa macam okey. Rasanya macam dah okey kot. Jadi saya panggil orang yang rekod saya tadi bang. Yang orang rekod saya tadi tu. Saya bagi dia dengar. Dia kata, "Oi, sekarang ni dah lain lah," kata dia.
Kalau macam tu, aku dah rekod lagi tu dia. Saya buat lagi bang. Saya buat Alhamdulillah, setiap apa yang saya buat masa tu, dah mula start naik bang, dekat RCFM. Dah start banyak. Tangan-tangan saya dekat RCFM, dekat RTM tu, banyak gila bang. Jadi, saya, masa tu, setiap kali bila orang asli rekod dengan saya akan kenakan cas tak banyak bang. Sekadar api, duit, tenaga saya rekod pasal saya seorang. Saya one man show. Saya gitar, saya bass, saya keyboard, saya buat drum, saya segala-galanya. Saya cuma ambil bajet 300 di satu lagu bang. 300. Murah sangat tu, murah sangat. Cukuplah untuk saya bayar sewa rumah, duit susu anak. Jadi start pada tu bang. Orang asli banyak bantu saya masa tu bang. Jadi hari-hari rekod, hari-hari terbayarlah sewa rumah. Lepas tu duit susu anak, baju raya anak, dah semua dah ada tu bang. Tapi saya masih orang kata bukan tamak bang masih kata macam saya nak mencari lagi. Saya nak mencari lagi. Jadi saya gali, bang kata abang lah 3M lah bang mencari, menggali, menjiwai. Betul bang Betul. Kalau salah jangan marah, saya sipu, jangan marah. Betul lah tu. Betul. jadi Sebab yang meraba tu abang dah tukar. Dah tukar, menjiwai kan. Ya, kalau meraba bang, malam sekarang saya meraba. Jahanam tu. Jahanam. Okey, lepas tu bang bila saya terus buat, alhamdulillah bang, saya berkat saya belajar dengan Abang Musatira. Lepas tu macam-macam lagi lah Abang Musatira. Siapa lagi yang ada dengan saya masa tu? Tapi banyak kan arwah abah lah. Mak saya support saya. Sampailah ni cerita best bang. Ni saya nak siap minum air dulu. Saya pernah minat dekat kita ucapkan Assalamualaikum kepada semua sahabat-sahabat yang baru masuk dan bagi salam. Assalamualaikum semua, betul. Semua Okey, right. Kita dengar dulu. Sembang dulu. Okey, untuk pengetahuan kawan-kawan semua yang ada kat sini yang saya tak berapa lah tengok, saya tak nampak bang. Okey. Semua kawan-kawan kat sini ni saya nak buat macam ni, saya nak berterus terang dengan korang. Yang sebenarnya saya ni saya tutup pintu bang Sebenarnya apa ni tak kenal dengan gitaris-gitaris luar negara. Saya tak tahu bang, saya orang kampung, saya orang yang bodoh bang Sebab saya tak tahu, bila saya belajar main gitar je, saya nampak arwah abah je. Sebab dia depan mata saya. Okey. Jadi saya apabila keluarnya Ekspedisi, keluarnya Amok. Jadi bang dua band ni, lepas tu keluarnya sorry. Ekspedisi Amok. Okey, dua band ni bang. Kalau zaman Babylon tu saya masih hinus lagi bang, saya budak-budak lagi. Okey. Jadi dua band ni bang menjadi idola saya bang. Ya, terpulang lah pada dia orang nak percaya tak percaya tu dia orang punya hal lah kan. Tapi malam ni saya nak persepsi masing-masing lah, betul. Persepsi masing-masing. Benda jujur. Cakap dengan jujur je. Bukan bang, saya takut nanti orang kata alah dia ni sebenarnya minat Mamsin tapi bagi tahu minat tak. Saya sebenarnya saya idola. Kejap. Abang potong kejap. Okey. Sebenarnya kan, kalau kita duk asyik fikir apa orang nak cakap apa pun takkan jalan, Pak. Macam abang Betul, kena dengan abang Meti KM ni, samalah. Asyik orang kita itu ni sampai macam-macam bantai. Tapi bagi abang, tak apalah, kau nak cerita apa kau ambil pasal lah kan Aku ada tujuan aku ada matlamat aku jalan buat kerja. So teruskan. Okey. Lepas tu bang bila dua band ni jadi idola saya, first ekspedisi bang. Saya nak jadi macam bestnya saya dengar, bestnya kalau satu hari saya boleh ada band macam ni. Saya dah mula ikut ekspedisi punya perkembangan tu bang. Saya belajar skill, saya dengar solo Izo, saya dengar tapi saya tak jadi Izo bang. Saya just ambil ilmu je bang. Saya tak tahu apa itu arpeggio, saya tak tahu apa itu diminish, saya tak tahu apa itu macam-macam skill. Saya tak tahu bang. Masa tu saya tak tahu apa. Saya cuma pakai saya punya telinga dengan hati je. Saya dengar, saya cari. Saya dengar, saya cari. Okey. Lepas tu saya dah mula dapat sikit-sikit. Sekali keluar Amok bang masa tu bang.
Masa keluar amok tu bang masa keluar amok ni saya rasa macam benda ni agak kelakar pada saya lah. Pada orang saya tak tahu. Tapi pada saya agak kelakar. Dengar dulu. Saya dah dengar muzik amok tu bang. Okey. Saya kata, ish, apa benda band ni? Apa benda duk ye ni? Kita orang kampung bang. Kita tak tahu apa. Kan? Sikit-sikit. Hello! Dalam semak, dalam lokang enggah, terburu, Jadi saya kata macam, benda ni macam pelik lah bang. Macam unik lah. Unik. Macam unik, betul bang, macam unik. Saya rasa dahsyat lah. Saya dengar semua tu bang. Saya dengar drum, saya dengar bass, tapi saya paling dengar gitar sebab saya minat dengan gitar. Jadi saya tumpukan bunyi tu kat gitar tu bang. Saya cakap bang masa tu saya pakai gitar apa? Saya tak ingat lah bang. Murah lah bang. Saya kata, gila lah. Gitaris amok ni. Saya tak tahu. Lepas tu bila hari-hari, daripada ekspedisi bang saya ikut amok. Saya lompat ke amok pula. Saya ikut ekspedisi tak dalam hati lah. Sampai sekarang bang. Saya mengaku sampai sekarang saya masih minat dengan ekspedisi. Saya tak malu bang. Saya tak malu. Bagus. Kalau jumpa otak-otak ekspedisi, saya steady, brother. Sekejap apa tau? Sebab apa tau? Ekspedisi ialah salah satu kawan-kawan sahabat-sahabat kita lama Ekspedisi ialah salah satu band metal Melayu yang mewarnai industri muzik Malaysia, betul tak? Betul bang, setuju. Dia orang layak dan dia orang bagus. Dia layak diminati ramai. Itu saja. Teruskan. Betul. Saya setuju. Baik. Bila dah saya lompat kamuk tu bang saya dah mula berinfluence apa ke? Beridola ke? Idola lah. Bahasa Melayu idola lah ya. Jadi saya beridola bahasa Jerman. Jerman di Puru Katak di Balon bang nama dia bang. Baik bang. Jadi bang saya dah mula beridolakan gitaris hamuk tu bang. Okey. Saya cakap dahsyat. Saya ikut daripada segi sound, saya ikut daripada segi skill. Memang saya tercirit-cirit bang nak mencari bang. Sebab saya biasa ikut solo Izo. Siapa yang dengar solo Izo, dia tahu apa yang Izo buat. Izo menyanyi dengan gitar dia. Betul tak bang? Setuju tak bang? Betul. Dia berlagu dengan gitar dia. Betul. Jadi bila dengan amok ni pula, amok ni dia banyak lebih, kalau pada saya, dia lebih kepada macam speeding, technical speeding. Saya tak tahu tau. Saya tak tahu macam mana nak menggulung-gulung. Jadi saya cuba. Sampai satu hari bang saya tengok satu artikel lah bang. Saya pergi kedai mamak masa tu bang. Dekat kedai mamak tu, terpampang majalah abang. Dekat muka depan ke muka fashion saya dah lupa dah. Adalah gambar kumpulan amok bang Jadi saya, wah band aku, ini band aku ni. Aku kena beli. Saya balik rumah bang, saya minta duit dengan mak tau bang. Saya minta duit dengan mak. Mak, nak duit. Mak lagi. Dia mangsa. Masa tu ini cerita masa saya ni lah. Masa amok ni masa time bujang. Ya, tahu. Jadi minta dengan mak. Dah duit. Kau dah berapa duit? Dah duit. Masa ni gang kasih orang. Kau dah berapa? Dia kata, aku bagi yang. Tak, nak beli dia kata, saya nak beli majalah. Kata, nak beli majalah. Kau nak beli majalah apa? Kau jangan nak beli majalah yang bukan-bukan Zaman dulu kan bang, Playboy lah, majalah apa bukan-bukan lah bang kan. Tak, kata, saya nak beli majalah ni, ini saya punya idola. Jadi abah tadi ni, alah bagilah duit anak tu. Mak pun bagi bang. Mak bagi saya terus pergi bang kedai mamak bang. Saya balik bang dengan bangga ni hati ni bang Dengan bangga hati ni bang. Saya gunting bang. Saya gunting. Perap. Saya gunting. Dua tau bang. Tak ini maksud basis hamuk dengan gitaris hamuk. Jadi saya gunting. Saya tampal dekat saya punya bilik. Saya tampal kat mana bang? Dekat, saya tidur macam ni. So dia kat depan saya bang. Itu memang dahsyat. Dia dekat depan saya. Setiap kali kalau saya tidur, saya akan tengok dia dulu. Satu hari aku nak jadi macam dia orang. Aku nak jadi bagus macam dia orang ni.
So bangun tidur tengok, celik mata tengok, nak tidur tengok. Bila dah lama-lama saya follow, saya dah lama, yalah kita kan meningkat naik umur kita bang Sampai satu hari tu bang, saya rasa saya malu dengan diri sendiri ke macam mana? Sebab saya rasa sebenarnya Hassan Babylon yang punya guitar work dalam Amor. Minta maaf bang saya minta maaf pada semua, minta maaf. Kalau saya salah jangan marah Saya tengok Hassan Babylon. Jadi saya tak percaya tu bang. Saya cuba search. Zaman-zaman tu dah ada YouTube bang. Tengok. Yalah betul lah Hassan Babylon. Lepas tu bang, ini saya bukan nak puji abang ni, kawan-kawan semua dengar apa bukan nak puji legenda kita ni, bukan apa nak puji Sifu kita ni, apa cuma cakap apa yang apa pernah lalu. Jadi bang, saya follow abang tau. Saya tengok abang punya YouTube, abang main gitar dengan berjambang kan, macam kari satu. Kan? Saya follow abang, kata dahsyat betul lah brother ni, satu hari gua mesti nak jumpa dia ni. Mesti aku nak menuntut, aku nak cium tangan. Sipu. Jadi mungkinlah bang bila saya dah ada tanam rasa macam tu. Sebab saya hari-hari bang. Saya hari-hari tengok Hassan Babylon. Tengok kat YouTube. Saya kaji tentang Hassan Babylon. Dia ni main sebarang Dia lanyak je. Apa dia ni? Kan? Dia lanyak dia je ni. Apa ni? Saya dengar masuk abang pakai gitar putih bang. Fender. 74 tu. Fender. Masuk abang handsome pakai spek. Kat video bang kan. Okey. Okey, hari saya handsome. Tak masa tu bang. Okey, hari ni saya nak kongsi dengan anda semua. Jadi saya dah beridolakan Hassan Babylon bang Jadi hari demi hari Tuhan punya kuasa bang Saya dihina, saya dikutuk orang dekat dalam satu page yang saya tak perlu sebut lah. Sebab saya tak perlu sebut. Saya tak marahkan page tu bang. Orang duduk menghina saya kat dalam tu. Jadi bila saya terkejut apa tu bang. Ada satu otai, ada satu master, ada satu abang, ada satu semua dia lah. Jadi dia bangkit bang dia bersuara tentang saya bang. Dia bersuara tentang saya. Sedangkan dia tak kenal saya. Saya kenal dia. Sebab saya dah mula follow dia. Jadi bila saya tengok bang saya macam terharu tu bang. Saya rasa macam terharu gila. Saya cakap dengan bini saya bang. Saya apa-apa saya berkongsi dengan rumah saya. Kau tengok ni. Dia kena ni. Hassan Babylon. Saya bukan nak puji abang Abang jangan ni Jangan apa? Jangan kembang Abang selalu kena kutuk je. Abang tu buat bodoh je. Okey bang. Lepas tu bang cakap dengan rumah saya. Kau tengok. Orang yang aku minat tapi dia tak kenal aku, kau tengok dia kata apa. So orang rumah saya baca tu bang. Jadi kat situ saya terharu, saya sedih, saya gembira sebab ada satu abang, ada satu brother, ada satu legend, ada satu yang orang kata nama besar dalam industri muzik ni sanggup bersuara untuk saya. Jadi dengan tu bang saya PM dia bang. Rasanya saya lah. Saya minta nombor telefon ke apa benda, lebih kurang adalah orang tu. Kan, saya minta nombor telefon. Jadi saya dapat bercakap dengan dia bang. Saya dapat bercakap dengan Hassan Babylon. Abang tahu tak apa perasaan saya? Mula-mula saya dapat dengar suara Hassan Babylon dekat telinga ni. Abang rasa apa yang saya rasa? Susah saya tak tahu. Sebab apa orang yang rasa teh tu dia yang tahu manis tak ataupun pahit. Saya tak rasa teh bang. Tapi saya rasa kasih sayang. Alhamdulillah. Saya tak rasa teh boleh beli bang, tapi kasih saya tak boleh beli bang. Saya dapat dengar suara dia. Saya cakap, "Halo, Assalamualaikum. Ini Abang Hassan." Ni Pak. Bang, terima kasih bla 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 cerita. Jadi saya bercerita dengan dia bang, saya cakap dengan dia.
Bang, satu hari saya nak jumpa abang. Saya mesti nak jumpa dengan abang. Oh, abang okey. Oh, dia suara dia memang dia ni Hassan Babylon tu, dengan abang tu lah. Dengan abang tu, dengan abang Hassan Babylon. Dia suara dia bang abang tak kenal lah. Abang Aseng, dia Hassan Babylon. Jadi bang, jadi saya dengar dia, kalau orang tak kenal siapa Hassan Babylon ni, orang akan cakap macam ni tau. Dia ni suka condemn orang lah, dia ni suka itulah, dia ni suka inilah, dia ni suka itulah. Tapi pada saya bukan. Apa yang saya bila saya dah tengok siapa Hassan Babylon bang, saya tengok Hassan Babylon ni dia seorang yang bercakap benar je. Apa tahu? Contohnya dia nak mengajar orang supaya kau jadi diri sendiri. Kau jangan jadi orang, kau jangan jadi orang ni. Kau jadi kau. Nasib baik masa tu saya dah selamat dengan saya tak panggil 3M bang, saya panggil belasah. Rogol dia. Saya dah selamat dah mas. Kau tidak mampu aku. Jadi bang saya satu hari tu saya pergi rumah dia bang. Yelah, dia dah cakap tadi. Ada abang kenal dia? Abang kenal orang tu. Okey, cantik bang. Saya pergi rumah dia bang Saya sampai depan rumah dia. Hati ni bang, rasa apa tu bang? Rasa macam tak sabar-sabar aku nak tengok siapa Hassan Babylon depan mata aku ni. Biasa dengar dekat telefon, tengok dekat YouTube, tengok dekat Facebook. Jadi bila dia lepas mandi masa tu bang, dia baru lepas mandi tau. Dia baru lepas mandi. Jadi dia keluar. Saya tengok Hassan Babylon tu macam saya tengok, wah, saya terpesona tau bang, saya terpesona. Saya bukan bodek Hassan Babylon tu bang, tapi saya cakap benda yang benarnya. Saya terpesona tengok. Saya terpesona tengok sebab idola saya bang. Oh, dia ni tinggi lampai. Kalau kawan-kawan nak tahu abang Hassan Babylon tu dia, apa saya kata apa? Abang dia macam orang wrestling macam apa tu? Undertaker. Cara dia berjalan dengan dia punya rambut. Tapi bukan. Dia keluar. Saya terus pergi jumpa dia bang. Saya salam. Saya dapat salam dia, saya cium tangan dia. Saya kata, "Bang, Assalamualaikum bang." Saya cium tangan dia bang. Tu Hassan Babylon kalau abang nak tahu. Jadi dekat sini bila saya dah kenal dengan Hassan Babylon, banyak benda yang dia dah ajar saya, banyak benda yang dia dah input kat saya. Jadi saya rasa sangat berjasa dengan beliau. Walaupun orang kata dia tak pernah jumpa saya dulu, tapi dia dah jumpa saya sekarang. Kalau katalah macam mana rumah ni dekat bang, saya tidur rumah Hassan Babylon tu bang. Okey je. Sebab apa tahu? Bagi saya cakap. Okey. Bagi abang cakap sikitlah Abang Baik, cakap demi abang Hassan tu abang cakaplah sebab abang kenal dia. Kenal ya? Abang Hassan tu. Abang kenal abang Hassan tu. Kenal. Okey, abang cakap ni bagi pendapat cakap teruslah bagi pendapat abang sendirilah dengan untuk apa dan untuk sahabat-sahabat yang lain dalam industri ni. Ini kita kongsikan sedikit sebanyak latar belakang, sejarah masing-masing, asal garang kehidupan dan sebagainya kan. Okey, kenapa okey, untuk peminat-peminat APAK dan followers APAK ni, first kali abang nak ucapkan tahniah pada korang dan terima kasih pada korang sebab korang terus support APAK sebab bakat dia. Ingat. Support orang itu ya untuk apa? Janganlah cerita pasal orang lain dah bang. Tak boleh. Jangan lawan. Nanti abang sama nanti. Duduk dan dengar je. Tadi abang dah dengar kan? Saya lagi abang. Abang cerita. Okey tak, maksud abang nak ucapkan tahniah dan terima kasih kepada peminat muzik rock amnya dan peminat muzik Malaysia untuk terus support komposer, producer, gitaris yang bagi abang hebatlah macam APAK ni. Itu soal kita nak berubah, tak dengar. Kita nak berubah tu, kita nak jadi lebih baik, kita kena praktis hari-hari, betul tak? Betul bang. Selagi kita tak meninggal, selagi kita tak mati,
ruang itu tak akan terbuka luas untuk kita untuk praktis dan cari diri kita. Betul So untuk Betul, bang. itu, baik saya, baik Mang Kidal, baik Khalid Mobin, baik siapa pun, kita berpegang pada sistem selagi kita hidup, kita akan terus berjuang, terus tracking, terus mencari diri kita, insya-Allah. So untuk apa pula, abang ucapkan tahniah dan abang ucapkan ribuan terima kasih sebab apa angkat abang tinggi macam ni. Bang, Sebab sebab abang memang kalau pada saya abang memang patut diangkat sebab apa abang ni pada saya abang ni gitaris yang betul-betul lain abang. Abang memang patut diangkat. Patutnya nama abang ni daripada dulu dah orang tahu siapa Hassan Babylon. Sekarang ni bang macam nama Hassan Babylon tu dalam industri muzik, yes, semua orang tahu. Betul tak? Bye lah orang panggil lah. Boleh lah. Bagi saya besar bang, bagi saya besar. Abang diam kan saya saman. Okey, diam. Kalau daripada dulu bang kalau adalah tak tahulah, mungkin lah kalau ada kawan ke sebut angkat saya gitaris sekarang pun mesti tahu siapa nama abang ni Hassan Babylon. Sebab tu saya angkat abang, biar orang tahu siapa Hassan Babylon. Hassan Babylon ni kawan, dia ni setaraf dengan abang Mang Kidal, Arwah Samad, macam-macam lagi lah. Abang Musatira yang otai-otai. Dia ni orang kata satu level. Betul tak bang? Kalau salah saya jangan marah. Saya tak tahu nak cakap apa pula. Itu pandangan masing-masing. Saya saman abang, confirm. Saya saman. Jumpa anda record. Bagi saya abang ni adalah legenda. Saya bukan nak puji bang. Saya puji tak dapat apa pun. Tapi saya bercakap ikhlas ni sebab malam ni kita ada ramai follower abang, ada kawan-kawan saya, follower saya, bagi dia orang tahu gitaris-gitaris yang masyhur. Kadang-kadang dia tertinggal nama Hassan Babylon. Jadi kat sini saya nak ingatkan, jangan tinggalkan nama Hassan Babylon sebab dia adalah seorang gitaris yang pernah berjasa pada industri muzik tanah air. Bukan lagu amok je dia bantai tau, lagu Seting, lagu Data lah. Nampak muka garang ni, tapi bila dia solo lagu Jiwang tengok, kau meleleh-leleh. Itulah dia saya. Itulah dia daripada saya. Okey. Terima kasih sebab apa? Saya rasa macam sekarang ni semenjak muncul apa ni dalam selepas pada kes tu sebab pada kes tu. Kan apa call abang apa semua. Abang dapat tengok kali pertama dalam sejarah hidup abang sebagai satu pemuzik asal daripada Babylon kan, dan abang masih dengan Babylon lagi, abang masih sayang dan pegang pada prinsip abang sebagai Babylon itu forever. Tapi bila Pak bekerja sebagai session player selama 30 tahun dalam industri ni, sampai rumah abang pun dah jadi kat King Studio dah. Macam tu. Terlampau, hari-hari lebih kurang macam tu lah kerja-kerja. Tapi waktu tu minta maaf cakap lah, waktu tu ramai orang yang cuba sembunyikan nama abang tau. Kenapa Saya tak tahu kenapa. Kecuali dengan satu orang sajalah, kecuali satu orang tu lah. Kawan baik saya tu, kawan lama saya, Mang Kidal tu lah. Itulah seorang tu yang daripada dulu sampai sekarang, tak tahulah, mungkin sebab hati dia bersih lah. Mang Kidal ni satu perangai dia suka tolong ramai orang. Orang pun suka duduk sebelah dia macam untuk tumpang toy lah. Tapi abang tak payah tumpang, dia yang cari abang. Abang tak payah. Dia datang rumah dia sendiri cari abang. Kau mainlah sini, mainlah ikut aku, main gini, kau mainlah show ni itu. Jadi kalau saya tak suka menempel kat orang, saya tak suka. Perangai saya tak suka. Sebab apa? Dari sudut, kalau kita masak makanan kan, kalau kita nak belajar, kita pergi belajar dengan orang yang berpengalaman. Betul tak Pak? Setuju. Kalau kita dalam muzik, kita nak belajar, kita belajar dengan orang yang berpengalaman lah. Setuju. Kita tak perlu letak diri kita kenalkan dia, gua Hassan Babylon, tak perlu. Biar orang cari kita. Saya ni dibenci orang tau. Kalau apa nak tahu,
banyak orang bencikan saya sebab apa yang saya cakap tu, kebenaran yang saya cakap tu orang tak suka terima. So, banyak orang hentak saya kau-kau punya. Itu dari sudut duniawi tak apalah, tak kisah. Saya ampunkan semua, saya sayang semua orang, tak apa. Tapi otak-otak producer-producer macam Bong, macam LY, macam Lanlaga, macam Syahri Amri, macam Bang, belakang sikit bang, belakang sikit bang. Belakang sikit, okey. belakang sikit. Abang kan sikit pun nampak dahi bang. Hai? Okey. So orang-orang pemuzik-pemuzik kental, producer-producer hebat macam Bong, macam LY, Lanlaga, Adindra Amiro, Syahri Amri, Johari Tate, ramai yang panggil abang untuk bertahun-tahun session untuk job-job dia orang ni. Dalam pada nama abang kata dinegatifkan oleh orang-orang yang tertentu yang tak suka abang muncul dalam industri ni. Tapi pasal bunyi kan, tetap yang producer-producer ni cari juga. Dia tak peduli. Katalah macam mana pun cukup time kalau kata Amok, Mantera ke siapa masuk, Bong akan panggil. Engkau datang je lah bawa si tua kau tu lah. Kau lanyak lah, kau bawa lah Marshall kau datang apa semua. So, kat situ abang rasa dihormati. Si tua tu apa bang? Si tua tu apa? Si tua tu abang punya penghulu lah. Penghulu Mang Kidal yang panggil nama penghulu. Tapi Gitar penghulu ke apa? sama, gitar 64 tu. Yang abang punya penghulu kan? Abang kena bagi tahu ke orang. Abang kena bagi tahu ke orang. Tapi Bong panggil dia si tua. Dia kisah dia macam ni sebab kan 2 hari lepas kan atau 3 hari lepas kan Mang Kidal ada live dengan abang. Dia ada cakap pasal benda tu yang dia takkan lupa Fender 64 abang tu. Itulah dia jadikan benda tu sebagai ikon yang dia panggil sebagai penghulu. Sebab dekat situlah dia benchmarkkan gitar dia. Dia buka pick up, dia tukar pick up dia pergi cari pick up lain kat Johor. Dia balik, dia pasang pick up original balik, tak ada pakai HS3 dan sebagainya macam-macam. So height up gitar macam mana, abang punya bridge adjustment semua Magno Hendrix check semua. Kat situlah Man sini panggil, oh ini bagi gua, ini dalam Malaysia inilah dia penghulu. Gitar ni memang gua tahu nama penghulu lah. Itu Kidal tahulah benda tu. Asam Garam tu bersama-sama. Dan satu lagi abang puji Mang Kidal ni, yalah walaupun kita tak satu haluan kadang-kadang, yalah betul. Sebab dia public figure. Dia ada dua pakaian tau. Pakaian satu lagi ialah Mang Kidal ni orang celebrity popular. Macam abang cuma pemuzik, artis Babylon tapi tak popular, tak macam dia orang popular. So watak dia pegang dua. Satu persahabatan dia jaga, Mang Kidal ni. Satu lagi sebagai artis ataupun selebriti pun dia jaga juga benda ni. Kat situ abang, kita bersahabat lama tak Pak. Walaupun kita terpisah 7-8 tahun, tapi abang redha semuanya. Abang redha. Akhirnya bila 5 hari lepas dia telefon, dia video call kan. Dia macam nangis-nangis dalam telefon bla bla bla. So bagi abang okeylah. Mungkin sudah sampai waktunya kita semua bersilaturahim balik antara semua kawan-kawan, sahabat-sahabat lama. Tak kisahlah dengan Khalid Mobin, dengan Lan Gama, dengan Lan Bear, dengan King Shah sebagainya. Dan ramai lagi gitaris Kid Search. Bukan setakat figure-figure popular saja, tapi gitaris-gitaris. Nanti insya-Allah abang pun nak banyak nak bersembang santai macam ni dengan gitaris-gitaris yang main dalam bilik. Bagus Pak dia orang ni, bagus. Tahu bang, saya tahu. Apa pendapat Pak? Gitaris dalam bilik. Gitaris dalam bilik Yes. Apa pendapat Pak? Bagi saya diorang ni steady bang. Betul? Mungkin diorang ni tak ada siapa untuk keluarkan diorang. Sebab kalau saya jumpa, insya-Allah saya akan keluarkan diorang. Tapi kita banyak bang. Macam mana saya nak keluarkan? Betul. Macam ni saya nak sarankan kepada diorang lah kepada yang ada dalam live ni.
Sekiranya korang ada bakat, korang ada macam mana korang punya karya-karya, so jangan malu. Keluarkan karya-karya korang ni. Sekarang ni kita ada platform Facebook, Instagram, Twitter, macam-macam ada, YouTube. YouTube kan. Yes. Yes. Jadi dekat situ cuba kalian, korang semua ni, letakkan bakat korang kat situ. Korang berkarya dekat situ. Dalam masa yang sama, kita menjana pendapatan. Sebab kalau nak tunggu producer datang rumah, ketuk pintu, Assalamualaikum, mai ikut saya. Producer tak Memang tahu. tak, Producer memang tak lah. Jadi apabila ada platform ni, bila korang dah keluarkan sebaik mungkin, insya-Allah producer akan panggil korang. Lagi cantik satu idea tu, Pak. memang betul bang, memang betul. Lagi satu betul. cuma saya nak minta lah kepada kawan-kawan semua, kita sama-sama menghargai satu sama lain. Biarlah orang kalau macam maksudnya kalau kita pemuzik, kita jangan condemnkan orang ni. Kita jangan nak memperburukkan orang ni. Macam ini saya bercakap melalui pengalaman saya bang Orang condemn saya, orang hina saya, orang macam-macam orang buat bang. Saya tetap macam tu juga. Saya tak ke kiri, saya tak ke kanan. Saya macam tu je. Alih-alih orang main juga lagu saya. Alih-alih orang nyanyi juga lagu saya. Betul. Alhamdulillah. Tapi itulah. Jangan kita sekali-kali kita mengutuk orang. Alah lagu ni tak best. Alah gitaris ni. Alah apa ni. Bang, semalam semalam. Ini jujur saya cakap Saya ada tertengok dekat YouTube dia condemn. Dia kutuk saya. Alah tengok Mamat ni. Bila jam okey lah. Bila live hancur. Kadang-kadang orang tak tahu situasi tu bang. Situasi keadaan. Bila kita perform live ni kadang-kadang kita problem, tiba-tiba tebal jadi nipis. Lepas tu dengan keadaan kita, kadang-kadang kesihatan kita. Kita terpaksa berperang di atas stage ni. Orang tak tahu. Jadi bila mood kita tak kurang cantik ke, kita punya sound quality, so benda tu automatik akan nampakkan kita ni macam teruk. Betul tak bang? Jadi dekat situ saya tengok bang saya klik YouTube dia bang. Abang tahu tak dia kata apa bang? Abang tahu dia buat apa? Tak. Dia kutuk saya main gitar teruk bang kan. Dia main lagu cang ngecong, cang ngecong, lepas tu dia komen. Alah takkan 63 view je. Jadi abang faham tak maksud saya kat situ? Faham. Itu saya faham. Kejap, bagi saya mencelah kejap Okey, bang, boleh bang. Sebenarnya kat situlah selama ni abang cuba perbetulkan konsep pemikiran macam ni. Satu bagusnya tentang Apak ni, Apak tak perlu jadi Mamstin, jadi Steve White. So, bila abang kenal Apak, bila abang kaji pasal Apak, pasal kes yang dia orang bantai Apak tu, abang kaji, abang tak tengok satu video pun abang nampak Apak kaul. Tak ada. Jadi kat situ Apak nak menang satu perkara tau. Satu perkara maksudnya, bukanlah kalau kaul tu pun salah. Tak. Maksudnya, dari sudut nama Apak yang besar tu, Apak cuma keluar dengan lagu-lagu Apak saja. Faham tak? Jadi kat situ abang ambil acuan tu, abang tengok, oh dia ni siapa Oh gini, So abang check balik lagu. Check satu-satu. Oh lagu Fast. Okey, dengan Khalifah abang check lagu Fast. Okey, cantik. Lagu Angpi mana itu semua Angpi mana, pergi makan apa semua kan. Katakan konsep macam tu. Apa tengok ada konsep buat untuk lori sayur, buat untuk amoy, buat untuk ni, buat yang kelakar. Jadi kan benda tu kan abang teringat balik nostalgia zaman P. Ramlee. Abang teringat balik zaman P. Ramlee. Takkanlah kita nak condemn P. Ramlee kalau P. Ramlee buat lagu Ibu. Takkan nak buat itu saja. Tapi dia buat macam-macam lagu raya, lagu ini, lagu kelakar pop, bujang lapuk. So kalau you dengar balik, you condemn dia ke? Saya? Takkan you
Tak maksudnya orang pendengar waktu tu lah. Takkan orang tu cakap ala P.Ramlee buat lagu macam lagu Sarkis saja. Jadi waktu itu tak timbul perangai macam tu tau. Semua peminat-peminat, semua followers muzik waktu tu 50-an 60-an. Dia orang pendengar-pendengar setia. Sarifah Aini, Uji Rashid, Hail Amil, Rafi Abu Angnang, banyak lagi artis lama dihargai, tak ada di-condemn. Yang sekarang pula, yang condemn artis kita ataupun komposer-komposer kita ialah orang yang tak boleh main. Setuju. Saya Betul, setuju, bang. Betul, bang. Kalau kau condemn orang, tapi katalah kau drama lah, kata kau drama, kau condemn, oh dia tu, boleh lah, korang lah bagi gua. Tapi kau main drama tak boleh, macam mana kau buat? Macam mana timbul perasaan kau untuk condemn orang lain, sedangkan ilmu tu pun kau tak ada? Macam mana tu? Betul. Setuju, kan? bang. Itu yang kadang-kadang bagi abang, banyak kesilapan-kesilapan macam ni. Kalau kata you nak tegur cara baik, okey Pak, saya rasa mungkin, tak katalah pendengar tu dia kata, Pak, lagu apa okey, tapi bagi saya lah kan, mungkin apa boleh ubah sikit, jadi okey ke Pak? Mungkin apa pun dengan reda hati boleh cakap, okey tak apa lepas ni. Boleh bang, boleh. Saya suka dengar, saya suka dengar cadangan orang, saya suka dengar idea orang. Betul. Saya suka. Betul. Sebab cuma apa dah jadi macam komposer rakyat tau. Bagi abang lah. Komposer rakyat maksudnya masyarakat punya komposer apa ni. Bukan kompos lagu untuk dia apa saja. Datang daripada dia melalui Allah SWT punya perencanaan, bagi ilmu tu, bagi semua Allah Taala mencipta, betul tak? Bukan kita kan. Betul bang. Saya pinjam je bang, saya pinjam sikit je bang. Betul. So melalui itulah nanti buat lagu daripada hati, lubuk hati jujur, passion lah, penuh passion buat, kita main keluarkan melodi-melodi yang indah untuk diketengahkan kepada masyarakat. Bukan satu jenis masyarakat saja, tapi pelbagai jenis masyarakat untuk dengar. Macam kita pula, macam abang kena terima. Oh, aku buat lagu untuk Babylon saja dan macam Amok, macam Ella dan sebagainya. Aku tak mampu untuk buat style macam apa. Apa salahnya aku mengaku? Takkan aku akan jatuh, asal Babylon jatuh longkang lepas ni sebab dia mengaku apa lagi bagus daripada dia buat lagu. Tak boleh gitu. Abang tak rasa macam tu. Abang rasa sangat happy lah untuk cerita pasal bakat-bakat bakat-bakat Haji ke, bakat-bakat Man Kidal ke, Arwah Samad ke, dan sebagainya. Sebab suka tak suka, tak kisahlah orang cakap apa, kita sama-sama kita gaduh ke apa itu sama-sama kita personal. Tapi bila sudut yakinkan bakat-bakat tertentu orang seseorang tu, abang yakin. Termasuklah dengan apa ni. Sebab abang cakap dengan Man Kidal tu hari, lama masa abang dengan dia. Abang cakap dengan dia, lama sangat abang tunggu satu pemuzik yang datang dengan package ni. Lama sangat. Yang selalu datang, selalu buat-buat. Banyak yang buat-buat lah Pak, banyak berlakon. Lepas tu dia tengok kat situ ada gula, situ dia pergi. Kan? Jadi macam jadi semut kan. Nampak aja gula, oh dia ada duit ni. Ramai-ramai pergi sana duduk. Penyek cukup. Macam-macam benda buat. So, bila abang nampak apa datang, muncul, mungkin apa dah lama dalam industri dalam sudut cara lah, tapi bila kes tu nampak Allah SWT buka kes yang apa kena tu, untuk abang buka mata tau. Siapa dia ni Nampak tak? Soalan tu keluar. Siapa dia ni Aku tengok jap. First kali bila abang baca, abang marah. Bila abang baca kisah budak yang bantai tu, abang cakap, engkau ni siapa Yang tanya ni, yang abang tanya budak yang nak, dan diri abang bertanya, engkau ni level apa kau ni? Kau siapa? Dan satu lagi abang tanya, apa ni siapa pula ni? So sebelum abang buat apa-apa penilaian abang sendiri, abang senang aja, jari je sekarang masuk.
Check apa? Tengok tu dia keluar macam-macam deretan semua keluar. So, sebelum abang buat komen tu, abang ambil 1 hari setengah untuk abang tengok. Abang check dulu karya-karya dari sudut tuning, dari sudut main gitar, dari sudut dia punya flow, penjiwaan main. Sebab kita nak komen ni. Kita nak komen ni. So, komen bukan sebarang komen tau. Mesti nak kena baca game dulu. Siapa dia ni? Apa dia punya barang yang dia bawa tu. Tapi bila abang tengok, Pak, ni, kelas. So abang cakap, itu yang abang cakap dengan Abang Kidal. Itu yang abang cakap dengan Abang Kidal. Aku dah jumpa dah. Aku dah jumpa. Kau percaya aku tak? Saya percaya awak, San. Awak cakap je, saya akan percaya. Abang Kidal dengan abang dia tak cakap banyak punya. Kalau abang cakap, dia akan cakap ya je. Lepas tu abang cakap, pasal lapak ni, dia kata, betul, San. Saya tengok, dia ni ada respect pada orang. Dia bukan saja respect. Banyak orang pemuzik lain pun respect orang juga. Banyak pemuzik Malaysia yang banyak menghormati orang. Itu betul. Tapi piawaian kerja tu. Dan abang nampak Apak ni bukan orang yang duduk macam glamour, duduk macam angkuh. Sama-sama kawan sendiri je lepak-lepak. Kan? Macam konon-konon dah sampai US lah, konon-konon dah macam dah masuk Hollywood dah kira. Jumpa orang pun tak tahu. Bang, saya pakai seluar pendek bang. Tarik glamour ya. Kat situ abang suka cara Apak punya apa tu, minta maaf cakap lah, ini bukan abang nak cakap pasal Apak ni pasal nak bodek atau nak puji, tidak. Tapi setelah sekian lama abang diam tau. Abang diam sekian lama tau. Apa yang orang dengar pada abang, dia tu alamak cakap Messi bantai orang punya. Sekarang ni aku puji dia je. Kenapa? Mesti korang tertanya-tanya kan, kenapa abang tu asyik puji Apak tu Sebab aku tak nampak negatif dia pada industri, aku tak nampak. Cuma yang aku nampak ialah positif dia. Dia bawa karya-karya dia masuk dalam industri ni, hidupkan industri ni dengan cara dia, dengan environment dia sendiri, dan satu paling baik ialah mainan dia sampai. Kampung bang. Kampung bang. Abang pun kampung, abang Keluang Men lah. Abang bandar, saya kampung. Tak ada, siapa cakap pandai je Pak ni tuduh abang bandar pula. Abang tengoklah, saya belakang apa tengok. Nampak color-color tu, abang sah. Nampak orang bandar duduk nampak. Cantik je. Saya tengok buruk bang. Pandai kau. Buka belakang ni baru nampak. Okey, kejap. Untuk kita iklankan kejap. Kejap. Saya nak, Apak ada baca komen ke Pak? Komen ada bang. Okey, kata alamak. Macam masuk 2,000 komen, saya nak baca. Oh, ada aja.